الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Hukum mempelajari ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid ada yang bersifat fardu ain dan ada yang bersifat fardu kifayah. Inilah kedudukan ilmu-ilmu syarak secara umum. Menurut Ibnu Abdul Bar, antara ilmu ada yang bersifat fardu ain ke atas setiap individu. Ada juga yang bersifat fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebahagian orang, gugurlah dosa ke atas sebahagian lagi yang tidak melakukannya. Menurut Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, menuntut ilmu adalah fardu kifayah kecuali dalam perkara yang wajib dilakukan oleh setiap individu. Misalnya, menuntut ilmu tentang perkara yang diperintahkan Allah dan perkara yang dilarang olehnya. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari hukum selok-belok tentang ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, hukumnya wajib. Perkara-perkara yang melibatkan untuk mengesahkan ibadat. Sembahyang kita ada bab yang nak mengesahkan, nak membetulkan ibadat, yang tu wajib, perkara-perkara asas berkaitan dengan sembahyang, zakat, haji dan sebagainya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala dia lebih penting daripada sembahyang. Tanpa mengenali Allah, sembahyang pun tak sah. Jadi kalau kita kata mempelajari hukum sembahyang wajib, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang nak membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia lebih wajib. Itu yang pertama. Yang keduanya, wajib pula terbahagi kepada dua. Sama ada melibatkan fardu ain di dalam masalah tauhid ataupun akidah ini, ataupun melibatkan fardu kifayah. Fardu ain iaitu ilmu asas-asas bagaimana nak mengenali Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Hak tu wajib lah. Jadi tak perlu kita hafal. Macam bila kita ditanya ataupun kita tanya orang, Allah Ta'ala tu mendengar tak? Melihat tak? Berkata-kata tak? Melihat, mendengar, berkata-kata. Padanlah, tak semestinya kita hafal. Jadi perkara-perkara asas yang berkaitan dengan akidah itu fardu ain. Semua orang kena tahu. Yang melibatkan fardu kifayah pula, kita nak menjawab syubhah ahlul kalam sebagai contoh, ataupun golongan Mu'tazilah. Bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala nuzul, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi sulusil lail al-akhir. Allah Taala turun 1/3 malam. Setiap malam dia turun ke langit dunia. Ahlul kalam dia akan tanya, turun tu dalam bersifat naqlah ataupun harakat, berpindah ataupun bergerak. Jadi isu yang macam ni kena ada seorang dalam sebuah kampung untuk menjawab syubhah-syubhah ahlul kalam. Bila dikatakan istawa 'alal 'arsy, Allah Taala istawa atas arasy, dia mengambil tempat ataupun tidak, mengambil ruang ataupun tidak, dia mengambil jihah ataupun tidak. Jadi isu-isu yang rumit macam ni, yang seni macam ni, kena ada seorang dalam sebuah kampung. Hak ni fardu kifayah. Kalau tidak, ahlul kalam ni, logik yang dipakai oleh mereka tak ada siapa yang boleh cantas, yang boleh pintas, yang boleh patahkan balik. Dia jadi hebat. Tadi kena ada seorang yang pakar. Tapi kalau ramai lagi baguslah. Kita ni duduk mengaji 5-6 buah kitab dah tentang akidah kan. Kita tak naklah seorang dua dalam satu kampung. Nak semua orang boleh jawab syubhah ahlul kalam ni. Jadi kesimpulannya, ada yang melibatkan fardu ain, semua orang kena tahu, dan ada yang melibatkan fardu kifayah. Okey, terus. Perkara yang paling besar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala
firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Maksudnya, oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Dalam hadis riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, hal tadri haqqallah 'ala 'ibadi? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallah 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maksudnya, wahai Muaz, adakah anda tahu apakah hak Allah yang wajib dilakukan oleh para hamba, dan apakah hak hamba yang Allah wajibkan, yang wajib ke atas Allah melaksanakannya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba terhadap Allah ialah menyembahnya dan tidak mensyirikkannya sesuatu. Menurut Imam Ibnu Al-Iz, tauhid merupakan perkara pertama yang ditumpukan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalan pertama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ia merupakan maqam pertama yang perlu ditempuhi dalam menuju kepada Allah. Sehubungan dengan itu, kewajipan pertama yang perlu dilakukan oleh seorang Islam ialah mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bukan melakukan renungan. Pasal tidak melakukan renungan bagi mengenal Allah Subhanahu wa taala atau timbul keraguan terlebih dahulu. Tauhid merupakan perkara pertama yang membuatkan seseorang masuk ke dalam agama Islam, dan perkara yang akhir sekali dilakukan seseorang sebelum keluar daripada dunia. Ia adalah kewajipan pertama dan terakhir. Antara bukti yang menunjukkan ia merupakan kewajipan yang terakhir ialah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Naqinnu mautakum la ilaha illallah." Maksudnya, ajarkanlah orang-orang yang hampir mati dalam kalangan anda kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi tauhid ini juga asas kepada akidah. Ini menjadi tanggungjawab ataupun kewajipan kepada semua rasul. Bukan sahaja tertentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal sekali yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul sebelum mereka mengajak manusia supaya beribadat kepada Allah. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia supaya kita beribadat, kita menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadat kepadaku. Maknanya selain daripada manusia yang menerima hukum taklif, maknanya hukum yang diberatkan untuk melaksanakan. Pertamanya jin, yang keduanya manusia. Jadi inilah tugas yang pertama yang dilakukan oleh para rasul, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul. Tugas mereka itu iaitu mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Okey, terus. Ilmu fardu ain yang membabitkan akidah ialah yang boleh mengesahkan akidah orang Islam terhadap Tuhannya, yang melibatkan perkara harus, mustahil dan wajib pada hak Allah. Jadi perkara yang wajib bagi Allah apa dia? Perkara yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah. Semua perkara ini dibincangkan di dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Dan yang kedua, berdasarkan pada hadis yang dibacakan tadi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ada hadis dengan sebut bi, ada ba. Ada riwayat dengan tidak menyebut ba. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah mayat orang yang hampir mati daripada kalangan kamu la ilaha illallah. Jadi yang kita sebut 2-3 hari lepas, masalah isu talqin berdasarkan kepada hadis ni ya.
Talqin yang dimaksudkan dalam hadis, kita mengajar akan orang yang dekat nak mati, nak meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu biasanya selepas orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah tu kan, orang ada sebut alaiha nahya wa alaiha namut. Atas kalimah la ilaha illallah lah kita hidup, atas kalimah la ilaha illallah kita mati. Sebab dia termasuk di dalam huraian tafsiran Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup dan mati aku kerana Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya segala perjalanan hidup kita, aktiviti kita, perbuatan kita atas dunia ni bukan sahaja melibatkan ibadah-ibadah yang khusus, sebarang perbuatan mesti kerana la ilaha illallah. Tak boleh lari daripada panduan, daripada kalimah la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Segala perjalanan hidup kita tak boleh lari daripada kalimah tersebut, tak boleh melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan hukum Allah. Kalau kita melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan hukum Allah, dah lari daripada maksud tauhid. Kita semua Allah ketika sembahyang ni. Allahu Akbar, besarnya Allah ketika sembahyang. Selepas sembahyang Allah Ta'ala jadi kecil balik kerana tak mengikut segala perintah, segala peraturan, segala undang-undang Allah. Okey, terus. Baik dari segi zat, nama-nama, perbuatan maupun sifat secara umum. Ia dinamakan oleh ulama sebagai iman yang umum. Ia merupakan perkara yang akan ditanya kepada seluruh makhluk berdasarkan riwayat Anas bin Malik, Ibn Umar dan Ibn Mujahid ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Maksudnya, demi Tuhanmu kami akan menyoal mereka yang kafir itu semuanya pada hari kiamat kelak. Ilmu fardu kifayah yang melibatkan akidah ialah melebihi daripada yang terdapat dalam mempelajari ilmu tauhid dalam bentuk fardu ain yang melibatkan perincian, pendalilan dan juga alasan. Jadi bab dalil-dalil ni yang tu melibatkan kepada fardu kifayah. Dalil Allah Ta'ala mendengar pada innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala dalil Allah Ta'ala berkata-kata wa kallamallahu Musa taklima. Apa dalil Allah Ta'ala buat langit dan bumi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Maknanya yang ni dah melibatkan fardu kifayah. Sebagai asasnya padan kenal Allah Ta'ala walaupun tak ada dalil. Itu untuklah bagi padan lah, cukuplah bagi orang awam sekadar nak kenal Allah. Jadi dalil-dalil ni bukan semua orang boleh ingat, bukan semua orang hafal. Jadi maknanya kalau melibatkan fardu kifayah ni, kena ada beberapa orang individu yang menghafal dalil. Selain daripada menolak syubhah alul kalam, Mu'tazilah dan sebagainya, dia kena mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Kerana itulah i'tiqad yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Contohnya, bagaimana nak memukhalafahkan Allah dengan sesuatu yang baru? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai', fala tadribu lillahil amsal, wa la taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini dalil-dalil yang nak menceritakan Allah Taala itu mukhalafah. Okey, terus. Kemampuan untuk membendung syubhah dan dalil-dalil yang lemah dan menangani orang-orang yang degil dan mengalahkan orang-orang yang menyelidiki mereka. Keimanan ini dinamakan sebagai keimanan yang terperinci. Ia melibatkan keimanan berdasarkan dalil-dalil dan perbendungan berbagai syubhah. Ia termasuk ke dalam ilmu fardu kifayah yang paling mulia dalam Islam kerana ia menafikan takwilan golongan yang batil dan membenteras golongan melampau. Tidak ada suatu zaman yang kosong daripada orang yang melaksanakan fardu kifayah. Yang penting ini tidak diragukan lagi. Menjaga akidah manusia lebih penting daripada menjaga tubuh badan, harta dan kehormatan mereka. Untuk membolehkan seseorang dikenakan taklif tauhid ada 4 syarat, iaitu berakal, baligh, sihat pada indera, pendengaran dan penglihatan dan juga sampai seruan. Ini golongan yang ditaklifkan untuk mengenal Allah. Maknanya orang yang sejahtera, tidak maknanya gila, akal dia mesti sempurna. Okey, terus. Kelebihan ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia dari segi persoalan dan ilmu yang dibahaskan. Persoalannya menyentuh tentang Tuhan sekalian alam, seluruh makhluk, pilihan Allah Subhanahu wa taala.
dan masa hadapan manusia baik ke neraka maupun ke syurga. Merealisasikan tauhid merupakan amalan yang paling mulia secara mutlak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Iman billahi wa rasulih." Maksudnya beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ilmu itu sahaja pun dah mulia. Kan banyak ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kelebihan orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dalam hadis pula Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar daripada rumah dia pergi menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan baginya jalan menuju syurga. Maknanya secara keseluruhan ilmu yang apa-apa ilmu agama yang dipelajari semuanya mulia, semuanya baik. Apatah lagi ilmu mengajak mengenal Allah. Daripada punca kenal Allah Ta'ala lah diikuti dengan manusia boleh beribadat kepada Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji, taat dia, berselawat, berzikir, berjuang, berjihad. Berpunca daripada dikenal Allah. Sebab itu ilmu, walaupun semua ilmu itu adalah baik, mulia, terpuji, tetapi yang paling terpuji, paling mulia ilmu yang berkaitan dengan akidah. Okey, terus. Ia merupakan persoalan dakwah sesungguhnya Rasul. Itulah daripada ilmu akidah lah permulaan dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, semua para rasul menyeru ke arah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jadi semua rasul mengajak menyembah Allah dan juga minta pertolongan kepada Allah. Maksudnya, engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Kesemua para Nabi menyeru ke arah tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepadanya daripada awal sehingga akhir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim." Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkata ia, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat." Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menegakkan tauhid dalam kalangan para hamba. Jadi kita tengok Nabi Adam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertauhidkan Allah. Bila Nabi Adam AS meninggal dunia, batu manusia mulalah sesat balik. Sembah berhala, sembah tokong, sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi yang berikutnya, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh dan sebagainya, membawa satu akidah yang sama. Disambung balik dakwah yang disampaikan oleh Nabi Adam AS. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين." Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut." Maka di antara mereka yang menerima seruan rasul itu ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Dalam dakwah para rasul dan nabi ada hak terima, ada tak terima. Sebab hidayah bukan dimiliki oleh rasul dan juga para nabi. Hidayah dimiliki oleh Allah. Satu kisah yang selalu kita diperdengarkan di dalam kuliah tazkirah, bila Rasulullah SAW kerap kali pergi bertemu dengan Abu Talib, bapa saudara dia. Rasulullah ni tak putus asa, pergi walaupun tak terima lagi, lepas tu besok dia pergi lagi, tak terima lagi, balik rumah dia pergi lagi. Sampailah ketika Abu Talib nak meninggal dunia, nak menghembuskan nafas yang terakhir, dia pergi lagi kerana dia kesian dan sayang sangat atas dasar bapa saudara dia. Lalu bila dia ajar mengucap 2 kalimah syahadah,
Di dalam riwayat Muslim, Abu Talib ni memang nak mengucap dua kalimah syahadah, nak beriman kepada Allah. Tapi orang kafir yang berada di sekelilingnya menyebut, ya Aba Talibin atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, adakah kamu nak meninggal agama nenek moyang kita? Agama yang ajak orang semua berhala, semua tok kau ni. Takkan nak ikut anak saudara kamu, agama baru, ciptaan baru ni. Lepas tu Rasulullah hancur lagi. Wahai bapa saudaraku, kalau kamu mengucapkan dua kalimah ini, aku akan menjadi saksi kepada kamu di akhirat nanti. Dia nak mengucap, diulangi benda yang sama. Wahai Abu Talib, adakah kamu nak mengikut, kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Akhirnya Abu Talib tidak mengucap dua kalimah syahadah dan dia mati di dalam keadaan kufur. Lalu pun Nabi sedih, kecewa. Bapa saudara sendiri tak masuk Islam. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang kau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Okey, terus. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesalahan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasul. Tengok orang-orang yang lawan Rasul apa akibat. Qau'at, Samud, Namrud dan sebagainya, semuanya dihancurkan oleh Allah. Di antaranya Allah Ta'ala bentuk penyiksaan Allah Ta'ala kenakan kepada mereka, sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma. Allah Ta'ala datangkan ribut petir ribut taufan selama seminggu. Allah Ta'ala hapuskan, tak tinggal zuriat, benih mereka pun tak ada. Kerana apa? Akibat daripada menentang Rasul. Okey, terus. Dari segi ilmu yang dibahaskan dalam tauhid pula, ia melibatkan kehendak Allah yang berbentuk syarak, yang didukung dengan wahyu dan kalamnya, yang mengumpulkan segala akidah yang benar seperti hukum hakam berkaitan dengan beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan hari kebangkitan semula selepas mati. Tauhid juga merupakan pembuka Al-Quran Al-Azim dan penutupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid pembuka Al-Quran. Di sini bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini nak mendedahkan, nak bagi tahu kepada manusia Allah Ta'ala bersifat dengan tauhid rububiyah. Rabb, mencipta dan mengurus. Yang di akhirnya penghujung ataupun akhir surah dalam Al-Quran ini, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia, Rabb juga. Macam mana kata tauhid tiga ni diketengahkan oleh Ibnu Taimiyah, disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Taimiyah tak lahir lagi, Muhammad Abdul Wahab tak lahir lagi, puak-puak Wahabi Malaysia tak lahir lagi. Quran dah sebut golongan Wahabi Malaysia. Sebab kalau sebut Wahabi ni tak ada. Kita tengoklah debat di Perlis baru ni, Wahabi tak ada sebenarnya. Seluruh dunia, bukan kata Malaysia. Tapi dah orang guna perkataan Wahabi, saya pinjamlah istilah ataupun perkataan Wahabi. Sebelum Wahabi Malaysia wujud, Quran tu dah wujud 1400 tahun lebih dah. Di dalam Al-Quran ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Jadi pembahagian itu memang tak diperincikan oleh Nabi, tetapi hakikatnya di sudut dasar dan prinsipnya ada di dalam Al-Quran. Okey, terus. Kelebihan ilmu tauhid dari segi keluar pula ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang mukallaf supaya mempelajarinya. Dia sendiri memuji ahli tauhid dan orang yang bertawassul kepada Allah dengan tauhid dan menjanjikan balasan yang besar kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Maksudnya, oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi maknanya tentang kepercayaan kepada Allah Ta'ala ni, dia kena tetap. Tetap maksud yakin, dia tidak boleh syak, zan dan waham. Sebab tu dia kena tetap. Pendirian kita bila berakidah kepada Allah, bertuhan kepada Allah ni, dia tidak boleh goyang. Dia mesti kita pegang dengan penuh keyakinan. Sebab perkara itu disebut oleh Allah. Bila Allah Ta'ala sebut al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran daripada Tuhanmu. Jadi apa yang kita pegang tentang akidah ini, sama ada yang melibatkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala selain daripada sifat 20 itu, sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Bila disebut dalam Al-Quran,
dalam Al-Quran itu kata Allah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Semua pihak, semua golongan, semua aliran mengaku betul semua. Setiap individu semua kata dia betul. Nak pasti betul salah, siapa yang pegang Quran? Sebab Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik, kebenaran daripada Tuhanmu. Jadi kalau tak ikut Tuhan, tak ikut Nabi, salah. Sebab jalan dalam dunia ni banyak. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, Nabi kata. Jalan Nabi, jalan ikut Quran. Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan, nanti kamu akan terpesong daripada kebenaran. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasula, siapa-siapa yang menentang rasul dan mengikut jalan bukan jalan orang yang beriman, maka Allah Ta'ala palingkan dia daripada kebenaran ke arah kesesatan yang dia nak. Tak ikut rasul dan tak pilih jalan orang yang beriman. Jadi kita yang nak ajak masyarakat, diri kita dan masyarakat berpegang kepada akidah salaf ini, adalah yang dipegang oleh rasul dan jalan orang yang beriman. Okey, terus. Dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang kau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata, wa dzalika dinul qayyimah." Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.